Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, saya Puan Husna binti Hassan sebagai Pegawai Kesihatan Sekitaran dan Jawab Kesihatan RH Selangor lah. Okey, so hari ini kita akan bagi sedikit maklumat berkaitan dengan penyakit berjangkit dan isu penyakit berjangkit dari sisi perundangan. Okey, ada 3 akta berkaitan lah. Yang pertama, kerana kesesaan Akta 574 ini berkaitan dengan Kementerian Jabatan dan PBT. Okey, yang keduanya, ini berfokus lah, yang ni yang kita biasa gunalah, Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1984, Akta 342. Okey, yang berjabatan berkaitan lah PKM, PBT, pegawai yang dilantik lah. Okey, yang ketiga, Peraturan-Peraturan Tamat Asuhan Kanak-Kanak 2012. Ini jabatan berkaitan adalah JKM dan pegawai yang dilantik. Okey, kepada JKM lah. Okey, kita pergi ke kerana kesesaan Akta 574. Okey, untuk Seksyen 21. Okey, tiap-tiap pegawai kerajaan yang kewajipannya sebagai pegawai itu ialah mencegah kesalahan, memberi maklumat berkenaan dengan kesalahan, membawa pesalah-pesalah kepada keadilan atau menjaga kesihatan, keselamatan atau kemudahan awam. Okey, yang kedua, seksyen berkaitan adalah Seksyen 186. Mana siapa dengan sengaja menghalang mana-mana pejabat awam dalam menjalankan fungsi jawatannya hendaklah dihukum 2 tahun penjara atau denda RM10,000 lah atau kedua-duanya. Okey, yang ketiga, seksyen yang berkaitan adalah Seksyen 188. Mana siapa mengingkari melalui suatu perintah yang diisytiharkan oleh seorang pejabat awam yang diberi kuasa sah di sisi undang-undang boleh dihukum 1 bulan penjara atau denda 400 ataupun kedua-duanya. Okey, untuk akta kerana kesesaan ni yang kepada pejabat awam lah, keseluruhan pejabat awam. Biasa kita dengar kebanyakan kes menghalang pejabat awam lah untuk menjalankan tugas. So dia ada seksyen dia tersendiri lah. Okey, seterusnya kita pergi kepada Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1948 iaitu Akta 342. Okey, seksyen yang berkaitan adalah yang pertama adalah seksyen 3, pelantikan pegawai diberi kuasa Inspektor Kesihatan. Okey, sekarang kita panggil pegawai kesihatan sekitaran ataupun penolong pegawai kesihatan sekitaran. Okey, yang seterusnya seksyen 10, kehendak supaya memberitahu tentang penyakit berjangkit. Ini untuk notifikasi penyakit berjangkit ini more kepada tanggungjawab fasiliti kesihatan. Okey, yang seterusnya seksyen 11, perizinan kawasan tempat jangkitan. Okey, yang seterusnya seksyen 14, pengasingan orang-orang yang dijangkiti dan orang-orang yang disyaki. Okey, ini pengasingan orang yang dijangkiti, orang yang disahkan dijangkiti penyakit berjangkit. Okey, orang-orang yang disyaki adalah orang yang kontak dengan orang yang sah dijangkiti penyakit berjangkit. Okey, yang seksyen 18 ni adalah yang paling penting lah, pemasukan kuman dan peruntukan premis. Okey, untuk pemasukan kuman, kita biasa akan minta buat secara menyeluruh, keseluruhan premis perlu buat pemasukan kuman ataupun pembersihan jika ada kes telah berlaku di suatu premis lah. Okey, untuk pembersihan kuman ni kita nasihatkan semua kaki tangan lah. Okey, staff yang suatu premis tu menggunakan cecair antiseptik. Okey, sebagai contoh klorok ataupun detol. Okey, yang ni kita panggil disinfektan, okey, ataupun antiseptik punya cecair. Okey, sekarang ni pun ada banyak brand lain yang ada disinfektan punya cecair lah. Okey, untuk klorok, sekarang ada setengah brand. Klorok itulah sebenarnya brand. Okey, kita panggil sekarang klorok tu ada peluntur sebenarnya. Peluntur. Okey, setengah brand peluntur ni dah ada cara dia punya bacuhan, dia punya label lah. Okey, setiap cecair tu peluntur ni ada setengah brand. Macam sekarang klorok pun dah ada cara bacuhan, macam sebelum ni tak ada label macam mana nak membuat bacuhan yang betul. Okey, detol pun sama.
kalau perasan dekat belakang label tu ada cara bajuhan untuk pembukaan macam mana, untuk pakaian macam mana, untuk peralatan tu macam mana bajuhan dia. Okay. Kalau kita ikut sukatan sesuka hati, bajuhan ni macam mana nak berkesan, nak membunuh tu lah. Bakteria ataupun virus. Ada certain, kalau kami yang pergi buat siasatan dekat premis, first kali aku tanya guna cecair air apa. Okay, macam mana bantu. Okay, semua kebanyakan yang kami tanya tu akan jawab bacuhan pakai Dettol, tapi bacuhan macam guna klorok. Salah Okay, setiap cecair antiseptik dia ada cara bacuhan dia tersendiri. Okay, tak boleh buat bacuhan tu sesuka hati lah. Okay. Untuk klorok, kalau penonton ni, kalau tak ada cara bacuhan di dia punya bekas ataupun botol, okay, untuk klorok, contoh tuan ataupun puan nak guna 1 cawan klorok. Okay. Air yang perlu ditambah 9 cawan air guna cawan yang sama. Okay. Seterusnya kalau puan nak guna 1 penutup kecil klorok, air yang perlu ditambah juga 9 penutup kecil yang sama. Okay. Tak boleh. Contoh puan nak pakai 1 cawan klorok, tiba-tiba pergi tambah 9 botol air. Guna botol pula. Tak boleh kena acuan yang sama. Okay. Kalau untuk Dettol, kalau tu ikut acuan bacuhan dia dekat label lah. Okay. Sekarang banyak brand yang berasa pun ada, ejek pun dah ada yang disinfectant punya cecair. Okay. Sebab Dettol biasa kos lah tinggi sikit sebab dia mahal. Okay. Sebab tu kebanyakan kita saja klorok lah. Tapi untuk pasal kuman ni, pembersihan ni, kita suggest selepas semua kanak-kanak sudah balik lah. Okay. Untuk lantai, mop, okay. Kalau mana yang macam tombol pintu, meja, kursi, kita suggest spray atau tinggal je. Okay. Tapi make sure je spray tu kena semua permukaan tu kenalah cecair antiseptik ni. Okay, untuk penutupan premis pula, untuk SOP sekarang, minimum untuk kita tutup selama 3 hari, maksimum 5 hari lah. Okay. Kalau untuk bagi pihak taska, kalau ada insentif, kalau pengurusan nak tutup sendiri pun tak ada masalah. Okay. Untuk kerja-kerja pembersihan. Macam sebelum ni kita tutup, kita akan letakkan notis tutup tu selama 14 hari. Tapi sekarang ni maksimum pun 5 hari je. Okay, untuk SOP terbaru lah. Okay. Untuk seterusnya adalah seksyen 22, inilah pada kesalahan secara am lah. Ini kalau ada kesalahan yang dibuat ataupun ni more pada denda yang telah dibuat lah, kesalahan yang telah dibuat. Okay. Okay. Ini adalah senarai penyakit-penyakit yang ada dalam jadual pertama lah. Okay, so untuk waktu sekarang ni yang tengah meningkat naik adalah penyakit HNG lah. Okay. Seterusnya adalah peraturan tamat asuhan kanak-kanak 2012. Saya rasa kebanyakan taska ataupun pusat asuhan more clear berkaitan dengan peraturan tamat asuhan kanak-kanak lah. Okey, yang peraturan berkaitan dengan peraturan 9 dan 13. Ini berkaitan dengan kewajipan pengusaha, pengurus dan penyelia suatu tempat tu lah. Okey. Yang seterusnya peraturan 23, kewajipan ibu bapa atau penjaga. Okey, yang seterusnya peraturan 46, kesihatan am kanak-kanak. Okey, peraturan 48, penyakit berjangkit. Peraturan 50 adalah penghasilan sementara.
Okay, perasan sementara ni adalah bilik isolasi lah. Biasa yang kita bincangkan, biasa kita masuk, kita akan tanya bilik isolasi kat mana. Bilik isolasi kat mana. Itu pentingnya bilik isolasi ni adalah contoh kanak-kanak datang pagi tu sihat. Lepas tu dah tengah hari tiba-tiba ada gejala. Itu pentingnya bilik isolasi untuk asingkan kanak-kanak yang tidak sihat ni dengan kanak-kanak yang sihat. Sebelum penjaga kanak-kanak ni datang ke taska untuk mengambil anak-kanak lah. Okey, selepas membuat pengasingan, sepatutnya pihak premis ataupun pihak institusi ni perlu membuat pembersihan secara segera. Okey, sebab ada kanak-kanak yang dah ada gejala. So, tempat tu dah contaminate. Okey, dengan virus atau kuman. So, jangan tunggu esokkan baru nak buat pembersihan. So, kuman tu dah merebak mana-mana tempat dah. Okey, so cepatnya kalau kita tak buat pembersihan terus segera pada hari yang sama, tu cepatnya merebakkan jangkitan kepada kanak-kanak yang lain lah. Okey. Okey. Ni dia tujuan peruntukan premis. Yang pertama, menggunakan kontak kes dengan kanak-kanak sihat yang lain. Okey, yang kedua, memudahkan kerja pembersihan dan desinfeksi premis. Yang seterusnya, memudahkan kerja-kerja penambahbaikan premis mengikut nasihat yang telah diberikan oleh pegawai diberi kuasa lah. Ini contoh kerajaan pembentukan premis lah. Okey, terima kasih. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Jika ada soalan, kita akan ajukan selepas semua sesi tamat season lah.